dalam MHI Selasa 28 Februari 2023. Penuhi aktiviti cuti sekolah dengan kemeriahan di Kuala Kedah. Aktiviti mencandak sotong menjadi rezeki sampingan. Pelakon terkenal era 80-an Ainina Ahmad B mempunyai peminatnya tersendiri. Juga kawal tekanan darah dalam diskusi kesihatan. Okey, dah. Okey, cantik. Handsome, Cantik, bergaya. handsome, Dah boleh start? Boleh. Dah boleh start. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Malaysia hari ini bersama saya Haziq Usni dan Hazrina Kasim yang pastinya akan menemani anda selama 1 jam ini. Betul. Kita nak bawakan pelbagai pengisian yang sangat menarik. Anda dah pun saksikan teaser sebentar tadi. Itu antara rakaman sepanjang 1 jam perbincangan hari ini. ya, okeylah. Pagi-pagi ni kan, kita nak naikkan semangat kita. Nak naikkan asah semangat. bakat lakonan kita. Pagi-pagi awak dah nak asah bakat lakonan. Sebab kejap lagi pelakon legend nak datang dengan kita. Okey, get ready. Okey. Apa agaknya kita kena buat ni? Okey, kita ada skrip. Kita ada satu skrip. Okey. Ni dialog dia. Okey. Dialog ni, Assalamualaikum abang. Ini Rina punya. Okey. Sayang ni Haziq punya. Okey, baik. Ini sebenarnya kita nak minta mungkin penjelasan daripada penonton Malaysia hari ini. Anda faham tak perbualan ini? Okey. Jom kita mulakan. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Awak sayang. Oh, ni Kedah. Ha. Okey. Jiran kita nak pinjam gaji abang. Boleh tak? Banyak cantik. Gaji dia duk ada simpan buat apa? Kedekut lah abang ni. Habis tu kita pun nak guna duit juga. Dia bukan nak pinjam duit. Tu, gaji yang potong pokok tu. Tu bukan gaji sayang oi. Tu gaji. Betul? Betul. Gaji dan gaji. Dia bukan gaji. Dia Tapi gaji. Ini dialek mana ni? Ini rasanya ni. Bahasa. Okey, ini dia penjelasannya. Dekat Cosmo ada bagi tahu, orang Kelantan dan Terengganu je faham. Siapa kahwin orang sana jangan salah pula jika ada yang nak pinjam gaji, bukan nak pinjam duit gaji. Bukan. Tapi nak pinjam gergaji. Oh, kalau dekat belah utara, dia tak panggil gergaji. Okey. Dia panggil saw. Wow. It's out to wonder. Tapi kenapa dialog dia dalam utara? Mungkin dia orang utara kahwin dengan Betul. orang Pantai Timur. Pantai Timur. Ini antara mungkin kadang-kadang situasi yang dialami pasangan lah kan. Bila berbeza budaya dan juga bahasa. Tetapi sesuatu yang mencuit hati sebenarnya. Betul. Kadang-kadang ini juga yang boleh mengeratkan hubungan. Dia gaduh-gaduh manja. Dia akan ada argumen yang manja tu. Macam Haziq pun isteri Indonesia. Betul. Haziq Malaysia. So adalah banyak perkataan-perkataan tu yang macam tak faham. Contohnya? Contoh macam handuk. Apa tu? Handuk tu apa? Tak pasti. Sayang ambilkan handuk. Anak mau mandi. Oh, tuala. Okey. Dia panggil handuk kat sana. Satu perkataan baharu saya belajar hari ini. Kan? Kita bab-bab tu kita boleh tengok dekat saya punya TikTok lah. Okey, saya nak bagi tahu kepada anda juga. Satu cerita lagi. Ini kita nak ucap tahniah kepada Michelle Yeoh, wanita Asia pertama yang menang pelakon terbaik di anugerah Screen Actors Guild. Ini antara sesuatu yang saya percaya menjadi kebanggaan rakyat Malaysia sendiri. Betul. Dengan kemenangan anak Malaysia di mata dunia. 2023 ini memang betul-betul tahun bertuah buat Datuk Michelle Yeoh. Lepas ni mana tahu rezeki menang Oscar pula. Ya, kita doakan sama-sama lah. Kita nak memang ramai rakyat Malaysia yang dapat membanggakan, mengharumkan nama negara. Baik, sekarang ni musim cuti sekolah. Okey. Dan pastinya ada pelbagai aktiviti yang direncanakan dalam kalangan ibu bapa lah. Of course. Cuma kita nak tahu jugalah, bila di utara, sekarang ni kan musim peralihan monsun. Betul. Dah tentu ada banyak aktiviti di pesisir laut yang mana ketika ini ramai dalam kalangan mereka seronok sangat mencandat sotong. Hari tu kita dah cerita pasal main layang, main wow kan. Ini kita nak cerita pasal mencandat sotong dekat Kuala Kedah. Ada beza tau mencandat sotong di pantai barat dengan pantai timur. Apa beza dia? Hari ini kita kongsikan. Okey, jom kita belajar sama-sama. Apa beza mencandat sotong di mana? Di Kuala Kedah. Saksikan. Wah, itu cikgu. Setiap tahun apabila berlaku peralihan monsun bermula pada bulan Februari, suasana perairan di Kuala Kedah bertukar meriah dengan aktiviti dan pesta mencadat sotong. Namun ramai yang tidak tahu banyak perbezaan untuk mencadat sotong di pantai barat dan timur.
Jika di pantai timur, aktiviti mencadat sotong mempunyai kedalaman lebih 10 meter, tetapi di pantai barat hanya 5 hingga 8 meter sahaja. Saiz sotong yang diperolehi pula sedikit kecil berbanding sotong yang terdapat di negeri Terengganu dan Kelantan. Menurut nelayan tempatan Rosni Razak, 50 tahun, kelazimannya aktiviti mencadat sotong akan disertai lebih 300 buah bot terdiri daripada nelayan Kuala Kedah, Yan dan Kuala Jelun. Dia yang juga Jawatankuasa Persatuan Nelayan Negeri Kedah berkata, mereka memakai candat kecil untuk memikat jenis sotong cumit-cumit, sotong panjang, sotong mengambang atau sotong arus, sotong harimau atau sotong katak dan sotong kurita. Perbezaan dia, kita di Pantai Barat ni menggunakan candat cumit yang kecil. Candat cumit yang kecil ni dikhaskan untuk sotong-sotong yang kecil lah. Beza daripada Pantai Timur. Pantai Timur dia menggunakan candat yang besar. Lagipun perbezaan yang ketara sekali ialah kedalaman dia. Sebab di sebelah Pantai Barat ni kedalaman dia taklah dalam sangat. Lebih kurang dalam 5 meter ataupun 8 meter. Sebelah Pantai Timur tu kemungkinan dia boleh melebihi daripada 10 meter lah. Itulah beza dia. Menurutnya lagi, saiz sotong juga berbeza dan sedikit kecil berbanding di Pantai Timur. Namun setiap kali musim candat, aktiviti ini membuka peluang rezeki tambahan buat nelayan pesisir pantai di negeri Kedah. Sotong yang ditangkap dijual pada harga RM18 hingga RM25 sekilogram. Lain pula bagi Muhammad Sohirman, 60 tahun. Dia lebih gemar melakukan aktiviti mencandat dengan menggunakan jala. Dia yang berpengalaman lebih 6 tahun ini mendapat idea menjala sotong daripada isterinya yang berasal dari negeri Terengganu. Penggunaan lampu penting untuk memikat sotong bertujuan menarik perhatian haiwan itu untuk naik ke atas permukaan air. Sohir menggunakan lampu berkapasiti voltan tidak melebihi 2000 watt kerana jika terlalu terang boleh berisiko mematikan plankton serta anak ikan dan sotong. Hampir setiap malam dia mampu membawa pulang 50 ke 100 kilogram sotong. Ya, lampu hijau ni untuk kita panggil mari panggil sotong mai. Bagi sotong tu mai berimpun dah ni. Lepas tu kita pasang ni lampu apa? Kuning dah Zat ni. Pasang lampu kuning tu sementara kita nak pasang lampu merah. Kita dah tutup lampu putih tu, lampu hijau tu, habis. Lepas tu kita pasang lampu kuning. Pasang lampu kuning siap. Lepas tu kita pasang lampu merah, kita padam lampu kuning tu baru sotong tu demai. Sementara itu, Hafsah Ahmad 52 tahun menjadikan limpahan sotong yang diperolehi ini sebagai sumber rezeki sampingan selain dibawa pulang sebagai menu utama mereka sekeluarga. Dia yang tinggal di Kampung Seberang Jaya 2 sudah bergelumang lebih 15 tahun dengan laut. Sotong seberat 300 gram ini lebih enak dijadikan ketupat sotong kerana isinya yang padat. Maggi kita kemak pulut. Kemak pulut lah, sedap. Kita bubuh pulut dalam tu. Kita bawa santan tu. Kita bubuh dalam santan dalam payuk tu, kita jerang. Dia kering santan tu. Limpahan rezeki ketika peralihan monsun ini sememangnya dapat membantu menambah pendapatan penduduk setempat selain berkongsi keseronokan melakukan aktiviti bersama-sama. Kan? Dengan lampu terang tu apa semua, dia punya suasana tu. Betul. Yang sangat sesuai untuk kita ajar anak-anak kita buat aktiviti ni. Dan pastinya kita melihatlah bahawa ia bukan saja memberi satu pengalaman baru tapi juga dalam masa yang sama menambahkan rezeki. Ya, okey, itu antara aktiviti yang kita boleh cadangkan kepada anda lah. Ataupun kalau tak ada rasa macam nak pergi buat apa-apa, kan? Tak ada rasa nak pergi keluar ke buat aktiviti, duduk rumah tengok drama je lah. Tengok Malaysia hari ni. Tengok sekarang boleh tengok Malaysia hari ni. Tapi kejap lagi lepas dah habis ni cari tengok drama. Boleh juga tu. Tapi ini yang kita nak kongsikan ini bab kata awak tadilah kan kita tengah training berlakon tu. Tapi sebab kita ada seorang yang saya percaya anda semua cukup mengenalinya, apatah lagi bakatnya mula menyinar di era 90-an. Betul, dan juga anak kepada pelakon terkenal yang memang kita tahu bila
Ayahnya hebat, anaknya hebat, memang Cukup keluarga hebat. yang hebat lah. Jadi apa kata, jom kita perkenalan, kita tunjukkan kepada anda siapa sebenarnya yang akan bersama dengan kita di Malaysia hari ini. Jom. Saksikan. Nanti kau tak tidur, macam mana nak jawab soalan tu semua? Mak nampak makin sihat sikit lepas berubat dengan Makcik Ani hari tu. Dah kurang sikit. Bagi peminat drama Cukup Derita Itu yang pernah disiarkan pada slot Samarinda TV3, pasti tahu watak Zaleha yang dibawa oleh Ainina Ahmad B. Kenapa Lani tak baling aja kuali tu kat mak? Susah sangat kan Lani? Lani ambil pisau, Lani bunuh je mak ni. Puas hati kan? Karakternya sebagai seorang ibu cukup meruntun jiwa dan memberi kesan kepada penonton drama Melayu. Malah nama itu sememangnya tidak lagi asing dalam industri lakonan tanah air. Anak kepada pelakon veteran Ahmad B ini mula menceburkan diri dalam seni lakonan sekitar era 90-an seawal usia 18 tahun. Penampilan sulungnya dalam filem Mr. Oz pada tahun 1987 telah menaikkan nama Ainina sebagai pelakon serba boleh meskipun sekadar menggalas watak sampingan ketika itu. Pelakon berusia 53 tahun ini kemudiannya menyepikan diri dari dunia hiburan kerana ingin fokus dengan perniagaan yang diusahakan. Namun, rasa rindu yang menebal terhadap kerjaya lakonan memanggilnya kembali untuk aktif berkarya. Malah, pengalaman sebagai seorang ibu kepada dua cahaya mata banyak membantu Ainina untuk menjadi lebih matang dalam menjiwai watak dengan baik. Okey, Nostalgia Seni hari ini membawakan dramatis tanah air yang memang cukup terkenal dan berbakat besar. Ini dia Ainina Ahmad B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow, kita kalau tengok makin muda. Orang kata. Sentiasa muda. Awet muda orang kata. Kan? Saya dulu tengok Kak Nina daripada saya kecil kan. Bila tengok bersama sama je. Tak ada berubah. Berubah. Mana boleh sama. Matang-matang. Makin matang. Ya. Okey Kak Nina. Mungkin sampai sekarang masih lagi aktif dengan drama-drama kan, dan itu sudah tentunya banyak perbezaan daripada drama tahun 90-an dulu dengan tahun 2023 sekarang ini. 2022-2023. Mungkin akak boleh ceritakan antara pengalaman dan apa sebenarnya perubahan dan perbandingan antara tahun-tahun 90-an tu dan tahun 2000-an ni? Perbezaan dulu dengan sekarang memang banyak. Dari segi apa nak tahu? Okey, mungkin dari segi cara bekerja, productionnya. Cara bekerja memanglah tak jauh beza. Dalam suasana tu memang tak jauh beza. Tapi equipment apa semua, kamera, lampu yang dulu kalau siapa biasa berlakon 90-an ada lampu yang 2K yang terlalu panas tu. Betul. Tapi sekarang sejuk aircon. Panggil matahari kedua kan dulu kan. Sekarang tak ada dah benda tu. Yeah. Okey, tapi daripada segi suasana syuting tu saya rasa tak jauh beza juga. Tapi mungkin kalau kita boleh lihatkan bakat Kak Nina sendiri ni, memang kita tahu dulunya memang seorang dramatis yang cukup hebat lah. Boleh dikatakan setiap minggu kita dapat saksikan kehebatan Kak Nina beraksi dalam pelbagai genre drama. Tetapi yang menjadi pilihan, sebab kita tahu Kak Nina sangat orang kata cukup pantas dan juga aktif lah berlakon dalam pelbagai watak. Watak pendekarnya, watak dramatis berair matanya, macam-macam. Tapi yang sentiasa dekat di hati Kak Nina? Saya dah memang dicop sebagai artis yang bintang air mata. Ya? Kalau air mata tu senang keluar? Betul. Sebenarnya bukan satu benda yang senang juga. Susah juga. Perlukan betul-betul menghayati watak tu, dalaman kita, dan sparring partner kita. Benda tu memang perlulah. Bukan benda yang senang juga sebenarnya. Tapi saya rasa sekarang pun, artis-artis sekarang pun ramai hebat-hebat juga. Dia boleh keluarkan air mata juga kan dengan mudah. Bagaimana sebenarnya tips yang mudah? Sebab Haziq ada bagi tahu saya tadi, teringin sangat nak berlakon. Jadi watak air mata. Watak berair mata ni. Apa tips mudah lah untuk terutamanya pelakon-pelakon baru kita nak ni? jadi hero, kena baca skrip tu, semua cerita. Baru you tahu perjalanan cerita tu. Ini yang first. Yang kedua, kalau tak boleh nangis, taruh air mo. Itu je. Dalam penyelesaian. Tapi kena standby lah. Yang ketiga, bila saya tanya senang keluar air mata, ada separuhnya, Kak kena minum air banyak.
Oh, maknanya air itu keluar. Air itu keluar ke mata. Tak tahulah, itu masing-masing punya cara kan. Tapi bagi saya menjiwai sesuatu watak itu penting untuk kita dapatkan semua benda itulah. Okey, bercakap pasal sparring partner kan. Kan ada pelbagai isu yang kita tengok dengan pelakon-pelakon BBNU dan pelakon zaman sekarang ni. Ada yang kata pelakon baru tak nak mingle around dengan orang-orang dengan senior dekat set. Mungkin Kak Nina ada ke pengalaman macam tu ke? Akak tengok BBNU semua mesra je. Saya dah agak dah soalan ni. Mesti ada punya. Mesti akan tanya. Okey, bagi saya tak ada masalah dengan artis-artis yang saya bekerja lah. Heroing saya selalu jadi mak-mak diorang kan. Sekarang dah mak-mak. Okey. Kalau nak kata 80% saja yang sangat kira datang salam, hormat, nak biasa dialog datang kat kita. Okey. Kalau yang ada pun dalam 1-2 macam itulah. Tapi tak apa, kita biarkan. Itu cara masing-masing. Okey. Ya, betul. Kak Nina memang orang yang sangat positif kan, dan cara bercakap semuanya nampak positif. Okey, kami juga difahamkan sebab bila kita lihat suatu ketika dulu waktu 90-an memang cukup popular. Tiba-tiba senyap sekejap muncul kembali, saya kira pada tahun 2011 ataupun 2012. Dalam tempoh waktu bertenang itu, mungkin ramai yang rindukan. Cuma nak tahulah, waktu itu adakah mengambil keputusan untuk orang kata melupakan zaman ataupun dunia lakonan ni, ataupun sebenarnya nak memberi fokus kepada perniagaan dan juga keluarga? Tak. Saya ada anak 2 orang, membesarkan anak. Lagi-lagi pula anak yang kedua, anak istimewa. Jadi memang perlukan perhatian daripada saya. Jadi kita berehatlah sekejap untuk membesarkan dia. Anak saya pula Prader-Willi syndrome. So memang tak boleh kita nak bagi pada orang lain jaga sebab dia terlalu rare untuk dekat Malaysia ni lah. Jarang ada ya. Jadi memang saya berehat. Saya rasa 10 tahun lah saya berehat daripada lakonan. 10 tahun. Patutlah kita merindui, kita cari mana Kak Nina punya lakonan ni. Tak jumpa, tak menangis ni, tak minggu ni. Saya tidak diam sahaja daripada dunia seni. Saya buat ahli suara. Itulah nak tanya. Drama Catalina, cerita Pengangkut Sayur. Okey, Pengangkut Sayur watak apa? Catalina lah. Oh, betul lah. Catalina lah watak yang heroin itulah. Okey, maknanya Kak Nina ahli suara ke? Lepas tu ada cerita Mexico, lepas tu saya buat drama radio. Adalah di belakang-belakang lah. Maknanya tak nampak muka masa tu. Wow, okey. Jom kita nak jadi Pengangkut Sayur boleh? Okey, boleh. Saya nak jadi apa? Jericho Rosales. Jericho Rosales. Jericho Rosales. Lepas tu dengan suara kartun pun boleh. Okey, saya kita cuba buat. Tukar muka. Okey. Dia apa? Catalina Catalina? Sama. Dia romantik sikit. Jericho kan romantik. Catalina, kemana kamu pergi sebelum ini? Dah macam cerita purba. Aziz, simpan saja bakat lakonan awak. Oh, tak boleh. Tapi nak dengar Catalina. Okey, cuba kita dengarkan. Dah teringatlah dialog dia apa ya. Ataupun dialog yang boleh kita gunakan, dialog yang pernah Kak Nina luahkan, bacakan. Waktu drama, kita ambil jadikan suara Catalina. Hai, korang ni. Sebab kita sebenarnya saya pun macam baru Catalina tu. Saya pun dah teringatlah apa dialog dia. Actually dia tak jauh beza daripada kita berlakon biasa. Kita just dubbing aja. Kita tengok lenggok dia, dialog dia bagi, kita just follow je. Adakah sukar sebenarnya memegang peranan untuk ahli suara ini? Tidak. Sebab daripada zaman 90-an kadang-kadang kita berlakon, kita kena dubbing kan. So benda tu kita dah memang praktikkan daripada dulu kan. Jadi senang ajalah. Sebab kita nak fikirkan dari segi lip sync dia kan. Nak pastikan sama. Cuma nak menghayati watak dia tu, kita kena ikut lenggok dia. Tu je. Ya. Tapi antara dubbing tu dengan... Tapi hebatlah orang-orang yang bekerja sebagai ahli suara ni. Setuju? Saya sangat setuju. Sebab untuk meyakinkan orang dengan suara saja bukan senang. Kalau kita nak yakinkan visual tu, sangat senang. Kita tunjuk muka je, buat emosi cukup. Tapi dengan suara nak jadikan emosi tu susah. Sangat hebatlah diorang ni. Sebab saya masuk kat dalam lah hebat tu. Saya orang yang antara yang hebat. Yang hebat itu. Kagum kami sebenarnya. Apa drama terbaru Kak Nina ketika ini? Drama buat masa ni saya belum ada lagi yang terbaru, tapi baru aja lepas ada. Saya buat dengan satu YouTuber tu, cerita dia
apa ya saya dah lupa nama cerita dia. Itulah tak ingat lah cerita cerita dia. Kita pergi syuting je. Tapi saya tak tahu cerita tu sama ada untuk filem ataupun hanya untuk di YouTube saja. Ya, okey. Wow, sebenarnya sangat ramai yang cerita pasal air mata, merindui Kak Nina. Banyak komen-komen. Ingat kisah sedih mudah keluar air mata tu. Kak Nina pernah cerita juga sebelum ni. Wah, dekat Nina lah saya minat sangat dekat Kak Nina. Lawa dah awet muda lah Kak Nina. Ya, daripada Bos Rianti. So, Kak Nina, ramai peminat-peminat Kak Nina daripada zaman 90-an tu sampai ke sekarang ni, kalau dikumpul-kumpulkan tu, kalau buat reunion besar. Satu majlis yang besar. So mungkin Kak Nina ada nak apa-apa nak dikatakan ucapan kepada mereka? Terutama yang follow saya dekat IG, dekat FB page saya, terima kasih sebab masih follow saya, masih ingat lagi lakonan-lakonan saya, dan sekiranya ada drama-drama baru, saya terus support saya. Kami doakan yang baik-baik saja untuk karya seni Kak Nina, dan mudahan ada rezeki kita dapat jumpa lagi dengan pelbagai lagi orang kata cerita-cerita menarik kan. Betul. Berkongsi pengalaman dengan Kak Nina. Alright, Kak Nina cakap tadi ada apa IG, FB semua kan? Mungkin kita boleh follow apa nama IG-nya? Boleh. IG saya Ainina_Ahmad_B. FB saya Ainina Ahmad. Ainina Ahmad. Okey, follow Kak Nina untuk tahu apa-apa perkembangan terbaru dan juga drama terbaru Ainina Ahmad B. Jadi guys, ini dia Ainina Ahmad B. Sekali lagi terima kasih Kak Nina meluangkan Terima waktu pagi ini bersama kita di MA Shai. Kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bawakan topik yang saya percaya mungkin memberi tekanan kepada anda. Aduh, naik. Naik apa ni? Darah. Ini tekanan darah naik. Sekejap lagi kupasannya. Aduh, jatuh. Kawal tekanan darah, hidup lebih bermakna. Ini yang kita nak bawakan perbincangan pada pagi ini. Mungkin dalam kalangan anda ada ramai yang mengidap tekanan darah tinggi, darah rendah, ataupun sebenarnya anda ini seorang yang sihat, mengamalkan gaya hidup sihat, tapi mungkin anda tak tahu apakah simptom-simptom ataupun gejala bagi mereka yang mengidap tekanan darah tinggi ataupun rendah. Ya, kalau anda ada soalan atau apa-apa saja pertanyaan mengenai darah ataupun tekanan darah ni, anda boleh pergi ke Facebook kami MA Shai TV3 ataupun anda boleh call 03-7726-1603. Sebab kita bersama dengan Dr. Muhammad Arif Fahmi Ahmad Zawawi, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Seksyen 15 Shah Alam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami di MA Shai pagi ini. Baik, kita nak sentuh tentang kawal tekanan darah. Pastinya sebelum tu kita nak doktor terangkan terlebih dahulu. Bila sebut tentang tekanan darah ini, ramai yang beranggapan, ramai yang lebih mengetahui tentang darah tinggi, tekanan darah tinggi. Tapi mungkin doktor boleh jelaskan jenis-jenis tekanan darah sebenarnya. Okey, terima kasih penerbit MA Shai atas peluang yang diberikan. Kita biasanya bila kita cek tekanan darah, ada dua bacaan yang diberikan. Satu bacaan di atas, satu bacaan di bawah. Yang bacaan di atas tu merujuk kepada bacaan sistolik. Apabila darah mengepam, dan yang bawah itu diastolik. Jadi kebiasaannya tekanan darah yang normal adalah kurang daripada 120 dan 80. Yang bawah 80. 80 dan ke bawah. 80 ke bawah. Okey, itu yang normal. Itu yang normal. Tapi yang selalu kita contoh yang pergi jumpa doktor untuk makan ubat, selalunya orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Tapi dia ada satu tekanan lagi, tekanan darah rendah yang juga kita perlu ambil berat. Betul. Dan menurut perbincangan kita tadi, dia ada dua jenis juga. Tekanan darah biasa dan tekanan darah merah rendah. Apa perbezaan dia, doktor? Jadi memang menjadi persoalan. Kebanyakan pesakit pun tanya, doktor, tekanan darah saya rendah. Tapi kita kena jelaskan balik apakah dia merujuk kepada tekanan darah ataupun bacaan hemoglobin, darah merah. Yang juga boleh jadi rendah kalau masalah nutrisi ataupun thalassemia dan sebagainya lah. Tapi merujuk kepada topik yang saya nak kupas pada hari ini adalah di bawah agenda nasional Malaysia Sihat untuk kita membuat saringan kendiri untuk tekanan darah tinggi. Okey, bagaimana untuk kita buat saringan kendiri untuk tekanan darah tinggi itu? Adakah dengan kita pakai mesin tu semua orang kena beli tu? Soalan yang bagus, Aziz. Jadi masa kita mengalami wabak COVID, setiap rumah ada RTK, ada ujian saliva, setiap rumah ada temperature scanner dan setiap rumah ada boleh cek oxygen saturation. Jadi saya rasa kita kena menuju ke arah itu, di mana setiap rumah perlu mempunyai alat untuk cek tekanan darah
dan juga alat untuk cek bacaan gula. Sebabnya tekanan darah ni dia akan naik dan turun. Banyak faktor yang mempengaruhi bacaan tekanan darah. Jadi untuk cek tekanan darah, kita kena relax. 30 minit tu kita dah bertenang, relax, tak ada senaman, tak ada minum kopi. Dan kita bertenang duduk sahaja. Selama 30 minit? 30 minit. Baru kita cek. Okey. Itu dalam waktu keadaan bertenang untuk kita dapatkan dari segi yang tepatlah. Yang tepat. Dari segi. Baik. Doktor, kita nak sentuh juga bila sentuh tentang hidup lebih bermakna ini kan. Apa perkaitannya kalau kita nak lihat dari segi kawal tekanan darah ini? Ya, hidup bermakna tu agak filosofikal kan. Jadi kalau saya boleh kongsikan dengan Haziq dan Rina juga penonton di rumah, seorang pesakit yang saya pernah jumpa. Lelaki berusia 52 tahun datang ke klinik bersama isterinya untuk penyakit buah pinggang tahap keempat menuju ke tahap kelima. Jadi seperti biasa bila pesakit datang kita jemput duduk, kita cuba untuk bina rapport. Betul. Tapi pesakit tersebut tidak memberikan maklum balas yang kita expect, yang normal. Beliau tak boleh bercakap dengan perkataan yang kita boleh fahami. Jadi saya tanya kepada isteri beliau, rupanya pesakit tersebut pernah ke hospital disebabkan tekanan darah terlalu tinggi dan juga beliau mengalami perubahan sikap, mengalami perubahan tingkah laku. Disebabkan darah tinggi? Disebabkan tekanan darah tinggi. Biasanya kita dengar serangan angin ahmar ataupun stroke, kita akan lumpuh separuh badan. Tapi apa yang pesakit ini alami adalah vascular dementia. Vascular dementia adalah kenyanyukan yang berpunca daripada tekanan darah yang terlalu tinggi. Adakah itu salah satu gejala ataupun simptomnya? Itu ada gejala pada tahap akhirlah biasanya. Kebiasaannya kalau seseorang itu dia nak tahu ada masalah tekanan darah ataupun tidak, apa agaknya simptom awal yang boleh dikenal pasti? Kebanyakannya tidak ada simptom. Sebab itulah kita kena buat saringan kendiri di rumah, cek pada waktu pagi dan petang. Sekurang-kurangnya 7 hari punya bacaan supaya kita boleh dapat satu average, satu purata. Okey, faham. Tapi tadi doktor cakap faktor umur. Umur, kalau kita tengok zaman dulu mungkin yang mungkin agak berumur baru kita akan nampak banyak kes darah tinggi ni. Betul. Tapi zaman sekarang ni doktor, yang berumur 20-an, kan 30, ramai yang ada penyakit darah tinggi ni sekarang doktor. So mungkin antara faktor-faktornya doktor? Ya Haziq, sangat benar. Memang kita tengok senario di klinik pun ramai ibu-ibu mengandung yang masih lagi muda, individu yang berusia 20 tahun, 30 tahun mempunyai darah tinggi. Ini banyak faktor lah. Antaranya adalah pemakanan. Kita banyak terdedah kepada processed food, ultra processed food. Makanan-makanan yang sejuk beku, yang kita goreng, yang kita panaskan. Jadi saya rasa kita perlu beri keutamaan untuk menurunkan pengambilan garam dalam makanan kita dan juga fokus kepada makanan-makanan yang tinggi dengan serat, buah-buahan dan juga sayur-sayuran, dan target untuk mengurangkan processed food dan juga sugar sweetened beverage, air manis. Tapi adakah berat badan juga memainkan peranan? Ya. Berat badan pun? Dengan mengurangkan 1 kilo berat badan boleh menurunkan tekanan darah sebanyak 1 jugalah. Wow, jadi rupanya kita boleh mengurangkan tekanan darah dengan mengurangkan berat badan. Okay, baik, sebenarnya kalau kita lihat di laman Facebook Malaysia hari ini banyak sangat persoalan dan sebelum kita nak kongsikan satu bingkisan ini, saya nak minta izin penerbit untuk tanya soalan daripada tetamu ataupun penonton kita di Facebook Malaysia hari ini. Dia nak tahu doktor, betul ke jika tidak konsisten ambil ubat darah tinggi boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang? Ya. Kegagalan buah pinggang tersebut berpunca daripada tekanan darah yang terlalu tinggi. Sebab ubat yang kita ambil itu, ada yang kita ambil sekali sehari, ada yang kita ambil 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Kenapa? Kerana ubat tersebut hanya berfungsi dalam masa tersebutlah, 8 jam, 6 jam atau 24 jam sahaja. Jadi kalau kita ambil, tidak ambil, ambil, tidak ambil, tekanan darah itu akan shoot up, turun, jadi buah pinggang akan rosak dalam masa jangka masa panjang. Banyak tahu soalan doktor yang kita akan tanya. Wah, semua orang perkara ini adalah perkara yang memang selalu berlaku. Kan dekat Malaysia ni ramai yang ada tekanan darah tinggi. Tapi sebelum kita tanya soalan yang anda tanya di MHI TV3 punya Facebook ni, kita nak tunjukkan kepada anda satu video ni, bingkisan mengenai tips senaman dan penjagaan makanan. Jom kita saksikan. Okey, hai. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ashraf bin Hasim, aka Coach Cham.
Saya merupakan jurulatih kecergasan yang bertauliah di dalam bidang sains sukan dan berpengalaman di dalam bidang sains pemakanan. Hari ini saya akan berkongsikan dengan penonton-penonton di rumah tips senaman dan menu diet yang sesuai untuk mengawal tekanan darah masing-masing. Antara tips senaman yang saya boleh kongsikan dengan para penonton hari ini is dia boleh buat senaman apa-apa je yang dia suka as long as dia berada dalam keadaan respirasi aerobik. Macam mana respirasi aerobik? Dia inhale. Contohnya macam mana? Brisk walk. Antara salah satu senaman yang boleh semua orang buat. Brisk walk. Simple je. Dia jalan biasa je. Okay? Dan yang kedua dia mungkin boleh buat larian leha-leha. Larian yang slow jog tu. Dan dia mungkin juga boleh buat senaman bebanan. Macam angkat berat. Buat deadlift macam yang saya buat tadi. Buat senaman push, senaman press, twisting, lunges dan squat sebagainya. As long as nafas dia berada dalam respirasi aerobik tu. Okey? Sebenarnya untuk bab senaman ni dia kena buat apa yang dia suka. As long as dia rasa okey dengan senaman tu, dia boleh go on dengan senaman tu dan kita suruh dia teruskan buat senaman. Untuk menu diet pula, sebenarnya dia tak ada secara spesifik menu diet apa. Orang-orang yang menghadapi masalah tekanan darah tinggi ni, dia sebenarnya kena jaga pemakanannya tu, kena elakkan certain makanan yang boleh trigger dia punya masalah darah tinggi tu. Especially orang yang ada family history lah, which is family trait. Mak ayah dia, atuk dia memang ada tekanan darah tinggi. Kalau dia makan makanan yang boleh trigger makanan yang boleh trigger penyakit darah tinggi ni, contohnya macam apa? Saturated fat, santan, makanan yang bersantan, makanan trans fat macam margarin, apa lagi, makanan yang berproses, bergoreng, burger, sausage, nugget, tu semua kena elakkan, kena cuba elakkan. Dia juga kena berjaga-jaga dengan makanan yang daging merah yang berlemak. Sebab daging merah ni dia boleh makan, cuma dia nak tengok condition dia. Dia boleh makan tapi dia kena ada kuantiti yang dibenarkan untuk makan. So bukanlah maksudnya tak boleh makan langsung. So antara menu yang dia kena fokus ataupun kategori makanan yang dia kena fokus ni adalah makanan-makanan yang solid, which is macam complex carbs. Dia mesti kena makan complex carb macam nasi, kentang, spaghetti, pasta, whole food, oats. Ni semua adalah jenis-jenis makanan yang dia kena makan, okey, untuk stablekan dia punya paras darah tadi tu. Okey. And then dia kena cukupkan air, dia kena ambil solid protein yang betul, which is macam dada ayam, ikan, salmon, telur. Ni semua dapat membantu dia makan dengan lebih yang berkualiti. Okey, di samping syarat dia kena cukup tidur, sebab selalunya orang yang tak cukup tidur dia boleh menyebabkan tekanan darah. Walaupun dia makan yang sihat-sihat, dia boleh juga terkena penyakit darah tinggi ni. Especially orang yang ada masalah family history, family trait tu. Apa yang saya rasa yang saya nak concludekan untuk orang yang ada tekanan darah ni, jangan risau. Orang yang selalunya mungkin dia bukan pasal family trait ataupun dia dapat along the way masa dia meningkat dewasa tu kan. Korang jaga je 3 benda ni. Yang pertama is dia kena jaga kualiti pemakanan dia. Nombor 2 is dia kena jaga waktu tidur dia. Dan bersenamlah sekadar yang dia boleh. Itulah saya punya advice untuk semua yang ada masalah penyakit-penyakit kat luar sana, especially yang ada darah tinggi. Okey, menjaga pemakanan bersukan sebenarnya membantu anda untuk mengawal tekanan darah. Gabungkan kedua-dua tu. Agak sukar, kan kita suka memberi alasan, tetapi hakikatnya ini yang anda perlu jadikan amalan. Alright, so kita ada soalan tadi di Facebook. Kita nak bacakan soalan ni daripada Nur Izzati Muhammad Idris. Saya nak tanya, boleh jadi ke bacaan tekanan darah ni berbeza dekat klinik dan dekat rumah? Contoh kat klinik nampak tinggi tekanan darah tu sebab dia pakai yang tu apa tekan tu kan, tekan belon tu kan. Betul. Tapi dekat rumah kita pakai yang digital tu. Ya, memang berlaku. Sememangnya sebab itulah kita cadangkan untuk jalankan pemeriksaan kendiri di rumah. Setiap rumah ada alat tekanan darah tinggi kerana memang berbeza. Jadi yang lebih tepat, yang lebih menjadi penekanan adalah bacaan tekanan di rumah. Pada waktu pagi dan petang, cek 2 kali. 2 kali, 1 minute apart, kemudian tulis. Kemudian bawa ke klinik, tunjuk kepada doktor. Okey, at least check. Kena check. Okay. Satu lagi soalan, doktor, daripada Nur Basmiza. Kenapa bila saya cek darah tinggi ketika duduk, darah agak tinggi, tetapi bila cek masa baring, mengiring, darah tinggi saya normal? Okey, itu mungkin disebabkan oleh
posture badan, apa yang kita panggil sebagai orthostatic hypertension. Biasanya bila kita mengalami penyakit kronik seperti kencing manis yang lama, maka tubuh kita akan berbeza. Bila kita berdiri, dia akan mengepam darah lebih kuat. Kita punya autonomic sistem yang mengawal tekanan darah itu akan makin tinggi. Dan bila kita berehat, dia akan turun. Yang mana satu yang betul? Jadi dari segi pemeriksaan kendiri di rumah, kita kena duduk. Kaki tak boleh bersilang, tangan relax. Semua relax? Semua relax. Okey. Jadi bacaan itu yang kita nak target. Yang dah average lah. Dia kena tenang. Saya pernah dapat tips. Bila sebelum cek tu, pandang dinding ataupun tempat yang berwarna putih. Betul ke doktor? Kita kena elakkan stres lah. Kita nak mengurangkan untuk tekanan menenangkan awak sebenarnya. Oh, jangan stres lah. Itulah dia punya maksud dia sebenarnya. Okey, doktor. Tadi kita dah cerita pasal darah tinggi. Darah tinggi adalah lebih 120. Ya, betul. Bawah lebih 80. Untuk darah rendah pula bagaimana? Untuk kita tahu yang kita ada darah rendah tu. Darah rendah biasanya tiada masalah. Kebanyakan orang tiada masalah. Cumanya bila ada penyakit lain, macam kita ada serangan jantung contohnya, kita ada demam denggi, denggi yang berdarah, denggi yang menghampiri peringkat shock, peringkat akhir, maka tekanan darah akan turun. Pada waktu itu, tekanan darah jadi sangat rendah dan berbahaya. Tapi dalam keadaan lain, selagi mana tekanan darah itu lebih daripada 90-60, tiada masalah. Terutamanya mereka yang aktif bersukan, nadi pun akan turun, tekanan pun akan turun dengan cantik. Tapi tiada masalah, tiada gejala apa-apa. Faham. Wow. Doktor, nak tahu juga apakah antara komplikasi sebenarnya jika seseorang itu mengalami tekanan darah tinggi ataupun darah rendah? Apakah mungkin penyakit yang boleh mereka hadapi? Komplikasi untuk tekanan darah tinggi bermula daripada hujung kaki sehingga ke hujung rambut. Macam pasien yang saya sebutkan tadi, dia mengalami vascular dementia. Boleh juga mengalami serangan amar, stroke, lumpuh separuh badan, boleh mendapat serangan jantung, boleh mendapat paru-paru berair, kerosakan buah pinggang dan juga kerosakan pada saluran darah menyebabkan kaki bengkak. Itu untuk tekanan darah tinggi. Dan untuk tekanan darah rendah, dia kebiasaannya berpunca daripada penyakit lain lah. Macam penyakitan kuman atau yang kita panggil sebagai sepsis. Ini juga membahaya dan sebab itulah kita galakkan supaya setiap rumah mempunyai satu alat untuk periksa tekanan darah. Jika seseorang itu mengalami tekanan darah tinggi dan konsisten mengambil ubat, adakah mereka ini boleh orang kata sembuh terus daripada ini? Ini sebenarnya soalan daripada Aisyah Zainal. Ya, adakah ada harapan untuk hilang terus darah tinggi tu? Okey, penyakit tekanan darah tinggi adalah penyakit yang kronik. Maksudnya dia adalah penyakit yang akan berterusan dan dia akan progresif, berterusan, berpanjangan. Jadi setakat ini yang kami sebagai pengamal perubatan faham adalah kita boleh kawal tekanan darah dengan ubat, dengan perubahan tingkah laku, dengan senaman aktiviti fizikal. Jadi kebiasaannya kami akan nasihatkan pesakit untuk makan ubat dulu dan kemudian cuba kawal pemakanan, senaman. And then kemudian kalau kita rasa boleh bersenam, boleh kawal makan, kita cuba perlahan-lahan untuk kurangkan ubat. Tapi dengan syarat kena ada pemeriksaan kendiri di rumah. Baik. Ya, pemeriksaan secara kerap itu penting. Betul. Sebelum kita berakhir, saya nak sentuh satu. Doktor, kita tahu trend sekarang orang suka minum kopi. Okey, adakah ia sebenarnya menjadi salah satu penyebab utama ataupun boleh menyebabkan seseorang itu dapat tekanan darah tinggi? Okey, jadi sekarang memang jadi trend kan, ada yang buat kopi kat rumah. Jadi untuk sebelum cek tekanan darah, jangan minum kopi 30 minit sebelum. Kerana bila kita ambil kafein tu akan meningkatkan tekanan darah. Tapi kalau kita ambil setiap hari, 2 hari sekali setiap hari, tiada masalah. Tapi kalau kita ambil jarang-jarang, kadang-kadang dia akan meningkatkan tekanan darah pada waktu itulah. 2 hari sekali ke 2 kali sehari tadi doktor cakap? 2 kali sehari. Itu kita kira sebagai normal untuk penggunaan kafein. Okey. So kalau yang tak boleh minum kopi yang berdebar-debar tu doktor? Yang tu kita tak galakkan. Maksudnya dia punya sensitif lah kepada kafein. Tubuh dia sensitif kepada kafein. Okey, itu cerita lain pula lah. Itu cerita lain pula. Sebab saya adalah salah seorang yang tak boleh minum kopi tu. Saya ada rasa bila minum je saya rasa macam berdebar takut. Dia ada rasa tu. Nanti kita cadangkan kepada penerbit kita untuk buat pula. Boleh insya-Allah. Tajuk kopi membuatkan saya takut. Apapun doktor, terima kasih kerana bersama kami berkongsi pelbagai ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan ia memberi pencerahan kepada anda untuk anda tahu lebih lanjut sebenarnya berkenaan dengan tekanan darah tinggi dan juga tekanan darah rendah. Ya, penjelasan yang sangat-sangat saya rasa memberikan manfaat dan juga senang dipahami oleh semua orang. Jadi kalau anda nak lagi Dr. Muhammad Arif Fahmi untuk datangkan kita, jangan lupa
komen banyak-banyak dekat Facebook. Nak lagi doktor. Nak lagi Dr. Arif datang. Okey. Alright, jadi terima kasih Dr. Arif. Sama-sama bersama kami di atas penjelasan mengenai kawal tekanan darah hidup lebih bermakna. Kejap lagi kita nak bercerita pula mengenai konvensyen antarabangsa halal Selangor. Semuanya selepas ini di MHI. Saya nak tanya, anda sel hack hari ini? Kenapa saya cakap sel hack? Bukan sihat. Sebab kita nak bercerita mengenai konvensyen antarabangsa halal Selangor ataupun sel hack bersama dengan YB, Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Muhni, Exco Agama Islam Pengguna dan Industri Halal Selangor. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut sel hack tadi. Orang nak tahulah apa sebenarnya sel hack itu, apa ada dekat dalam sel hack tu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Haziq dan juga MHI yang telah memberikan ruang kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk berkongsi program Sel Hack kali yang kedua. Sel Hack Convention Halal Antarabangsa Selangor diadakan pada 10 hingga 12 Mac 2023 ini dianjurkan oleh Jawatankuasa Tetap Industri Halal Negeri Selangor. Jadi program ini menggabungkan antara pemain-pemain industri yang ada di Negeri Selangor, khususnya dalam sektor makanan dan minuman, dalam sektor farmasi dan juga perubatan, dalam bidang kecantikan dan juga kosmetik dan banyak lagi segmen. Jadi saya bagi pihak Kerajaan Negeri Selangor mengalu-ngalukan kepada seluruh pemain industri yang terlibat dalam industri halal untuk menyertai dan juga hadir dalam program Sel Hack 2023 yang akan datang ini. Okey, sebelum kita cerita kat mana lah Sel Hack ni apa semua, sebenarnya untuk kita cek halal ni, untuk kita aware pasal halal ni bukan setakat untuk makanan je. Ya, betul. Jadi ramai orang yang beranggapan halal itu hanya pada makanan dan minuman, tetapi sebenarnya banyak lagi segmen yang perlu dilihat dalam bidang halal ini, termasuklah dalam pelancongan dan hospitality, dalam bidang busana sopan. Jadi semua ini akan diadakan di Sel Hack 2023 ini. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, jadi saya mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya yang tinggal di kawasan Lembah Kelang, untuk hadir ke Sel Hack pada 10 hingga 12 hari bulan ini, terutamanya yang terlibat dalam industri ini. Ya kan, industri yang YB cakap tadi itulah. Tapi YB, sebelum datang ni nak tahu juga, ada tak antara syarikat yang dah mengesahkan akan join, ambil bahagian tahun ni? Dalam program ini, kita menjemput ramai pemain-pemain industri yang besar seperti Pasaraya Aeon, Pasaraya Maidin, Malakat Mall, Shopee, Foodpanda, dan juga ada daripada penyertaan daripada luar negara, Bangladesh, Kanada, United Kingdom, Thailand, Australia dan beberapa lagi negara yang akan mengesahkan kehadiran mereka. Dan setakat ini sudah 90% yang mengesahkan kehadiran dan insya-Allah banyak acara-acara yang akan diadakan dalam Sel Hack ini, antaranya pameran, yang keduanya ialah forum selari. Yang fokus kita forum ini ialah berkaitan dengan penembusan pasaran. Yang keduanya forum rantaian bekalan makanan. Ini khusus untuk pemain-pemain industri berbincang dan juga bertukar pandangan di kalangan mereka ini dan juga panel-panel yang kita jemput. Dan yang ketiganya ialah seminar keuangan Islam. Fokus kita pada tahun ini membincangkan tentang pembiayaan dan juga takaful Islam. Kita bekerjasama dengan Persatuan Bank-Bank Islam, IBIM, dan juga Persatuan Takaful Islam. Dan seminar sehari ini akan menampilkan panel-panel yang pakar dalam bidang mereka dan akan dikongsikan kepada peserta-peserta yang hadir. Dan ada dua program lagi yang menarik dalam Sel Hack ini, iaitu program padanan perniagaan, di mana kita akan memadankan pembekal-pembekal dan juga pasaraya-pasaraya besar ini untuk mereka membuat perbincangan dan juga urus niaga. Dan yang keempatnya ialah networking, di mana satu majlis anugerah yang akan dianjurkan pada hari Jumaat malam melibatkan anugerah tokoh industri halal, anugerah setia halal dan anugerah komited halal. Dan insya-Allah
program Sell Hack pada kali ini akan dihadiri oleh 200 booth yang kami sediakan dan kita jangkakan lebih kurang 8,000 orang akan hadir dalam Sell Hack kali ini. Ya, diharapkan agar semua orang dapat hadir dan juga belajar sesuatu daripada Sell Hack ini. Jadi, kita dah cerita dah pasal bila, apa yang akan ada, di mana Sell Hack ini akan diadakan ni. Tahun ini kita akan adakan Sell Hack di tengah bandar Kuala Lumpur, iaitu di WTC, kerana kita melihat tempat yang strategik dan mudah untuk didatangi, dan saya percaya bahawa pemilihan tempat kali ini akan memberikan ruang dan juga kemudahan kepada pengunjung untuk mengikuti Sell Hack pada kali ini, insya-Allah. Ya, inilah dia ini posternya, anda boleh tengok siap-siap, simpan dalam kalender anda siap-siap 10 sampai 12 Mac. Jadi mungkin Wabi ada sesuatu nak berkatakan kepada penonton MSI yang mana dia berfikir-fikir nak datang tak datang. Kepada semua penonton-penonton MSI pada pagi ini, saya mengalu-ngalukan kehadiran anda dan kami menyediakan berbagai-bagai program menarik pada hari tersebut, dan kita mengharapkan pemain-pemain industri yang berada di negeri Selangor khususnya, kerana kita juga disertai oleh beberapa usahawan daripada negeri Pulau Pinang, daripada Kedah, daripada Melaka dan daripada Negeri Sembilan. Jadi ini bukan Selangor sahaja. Jadi ambil peluang ini untuk kita menambahkan jaringan dan juga rakan-rakan niaga dan mengembangkan perniagaan untuk pengembangan ekonomi halal di negara kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah Wabi, sama-sama kita doakan agar Sell Hack dapat berlangsung dengan jayanya pada sebelum hingga 12 Mac di Tun Razak 4 World Trade Center di WTC Kuala Lumpur. Terima kasih ucapkan kepada YB Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Buni, Esko Agama Islam Pengguna dan Industri Halal Selangor. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak ceritakan kepada anda apa yang menarik dekat dalam akhbar. Okey, jom kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam MSI. Banyak masalah kita nak kongsikan antara isu-isu yang ada di Akhbar Harian Metro dan juga Kosmo. Siapa nak mulakan dulu? Okey. Saya. Betul dulu. Baik, saya nak kongsikan ini bersempena dengan cuti sekolah yang menarik perhatiannya. Saya kira perlu ada rasa prihatin dalam kalangan ibu bapa berkenaan dengan anak-anak. 5 lemas di 3 negeri. Iaitu, tak nampak pula. 2 beradik disedut pusaran di Kulim, bapa maut selamat anak di Kemaman Terengganu, 2 beradik terbunuh di kolam renang di Ipoh. Di 3 negeri berbeza, kejadian yang meragut nyawa akibat daripada lemas. Dan saya percaya dalam keadaan kita ni nak meraihkan anak-anak musim cuti sekolah, kena hati-hati walaupun bawa pergi berkelah dan sebagainya. Kita tidak mahu kejadian sebegini berlaku lagi. Pergi serentak disedut pusaran. Abang turut lemas cuba selamatkan adik ketika mandi di air terjun. Ini berlaku di Sungai Sedim di Kulim. Dan satu lagi tercungap-cungap cuba angkat anak. Ini di Kemaman. Suami kelihatan tercungap-cungap seperti tiada tenaga untuk mengangkat anak, kata Puan Hayati. Dan akhirnya maut. Dan satu lagi, mangsa dijejaki guna kaedah kocakan air. Oh, ini untuk menyelamatkan mangsa. Ya, itulah dia. Berhati-hati. Lagi-lagi cuti sekolah ni, Kak Lina. Banyak perkara yang kita perlu titik beratkan dan kita harus jaga. Lagi apabila kita bawa anak kita, satu keluarga ke tempat-tempat bercuti ke di air terjun ataupun di sungai. Boleh berseronok, tapi dalam masa yang sama kena berhati-hati. Okey. Itu satu awareness juga. Dan ini pun satu lagi, kita nak ingatkan kepada anda, dalam Akhbar Kosmo muka depan, ada cerita mengenai kontraktor scammer. Ini kalau baca dekat social media, memang banyak sebenarnya orang yang mempunyai masalah dengan kontraktor scammer ni. Betul. Ada yang dah bayar full. Baru buat 20%, stop. Hilang kontraktor tu. Kawan saya juga mempunyai pengalaman yang sama akibat daripada percayakan kontraktor, dah buat bayaran, tetapi kerja tu separuh jalan. Saya percaya ini pengalaman anda juga. Anda boleh membuat laporan dan kabarnya boleh menuntut pampasan
atau pembayaran di tribunal pengguna. Ya, tapi itulah kalau kontraktor tersebut lesap, hilang, bagaimana? Ini sesuatu yang kita kena berjaga-jaga jugalah. Kita jangan pilih kontraktor yang kita tak pernah tahu tentang sejarahnya, tak kenal. Dan hanya kerana kita nakkan harga yang murah, jadi inilah akibatnya. Ya, jadi itulah cerita-cerita menarik yang kita bawakan kepada hari ini. Esok pun menarik juga. Tajuknya adalah Post Budget, Status Muflis Dibebaskan. Itu mengenai Belanjawan 2023 itu yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami di MSI 9.30 pagi di TV3. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.